Hai pelajar-pelajar sekalian. Okey, cikgu rasa gembira dan bersyukur dapat berjumpa anda kembali dalam slide baru ini ya. Okey, untuk hari ini cikgu dah memilih satu tajuk karangan yang dianggap satu tajuk panas, ramalan untuk SPM tahun ini. Okey, sebelum memasuki secara terperinci tajuk itu, cikgu ingin ingatkan kepada pelajar-pelajar yang belum subscribe channel cikgu, Ganasan Anak Lelaki Subrayan MOE. Sila subscribe supaya tak tertinggal daripada pelbagai rakaman video seterusnya yang memang akan membantu pelajar-pelajar yang menduduki SPM. Okey, untuk makluman anda, baru-baru ini cikgu juga telah diberi peluang untuk menyampaikan satu online seminar anjuran UNITA dan hampir 2,000 pelajar telah mengambil bahagian, dan bagi pelajar yang telah mengikuti program cikgu tersebut diucapkan terima kasih dan tahniah, dan sudah pastinya banyak manfaat anda dapat. Bagi mereka yang tertinggal, jangan risau, dalam masa terdekat saya akan muat naik video tersebut untuk anda turut mendapat manfaatnya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita masuk dalam slot hari ini. Okey, hari ini cikgu memilih satu tajuk yang sangat-sangat menarik dan dianggap satu tajuk yang penting, ya. Dan pelajar-pelajar diminta beri perhatian yang serius. Dan saya minta anda mengikut video ini sampai habis. Okey, jangan ada yang menonton sedikit-sedikit dan sudah pastinya kamu tidak akan dapat manfaat penuh. Okey, menontonlah dari awal sampai habis supaya kamu dapat menangkap setiap langkah, setiap formula, strategi yang cikgu kongsikan dalam menghasilkan satu karangan yang bersifat cemerlang. Okey, dan karangan ini memang lengkap sekali. Okey. Okey, katakan tajuk pilihan kita pada hari ini, peningkatan penglibatan remaja dalam pelbagai masalah sosial akan memudaratkan masa depan mereka. Jelaskan peranan pelbagai pihak dalam usaha menangani masalah sosial. Okey, jadi sebagai langkah pertama seperti biasa, pelajar-pelajar digalakkan mencari kata kunci. Kata kunci ini biasanya melibatkan dua perkara penting, iaitu apakah isu yang diutarakan, kemudian apakah arahan yang dikemukakan. Jadi langkah pertama ini merupakan langkah yang paling asas sekali dalam menentukan ketepatan tajuk kamu supaya tidak terkeluar daripada tajuk maupun terpesong daripada tajuk. Okey, jadi jangan lupa pelajar-pelajar lakukan langkah ini ya sebelum mula menulis karangan. Okey, jadi dalam masa mencari kata kunci ini, okey, yang pertama mencari apakah isunya. Jadi daripada tajuk ini kita dapat mengenali isu yang diutarakan adalah masalah sosial. Tetapi ini tidak memadahi, tidak cukup. Okey, masalah sosial ini perlu dikaitkan dengan kategori ataupun golongan sasaran. Siapakah yang dikaitkan dalam masalah sosial ini? Sudah pastinya masalah remaja. Bermakna masalah sosial dalam kalangan remaja. Dan perlu juga pelajar-pelajar memberi sedikit tumpuan terhadap wujudnya perkataan lain yang turut sama penting, iaitu peningkatan. Bermakna isu ini, masalah ini adalah satu masalah yang serius, yang semakin meningkat. Jadi ini adalah satu gambaran umum tentang isu yang diutarakan. Okey, selain daripada memahami isu tersebut, perlulah pelajar-pelajar mencari apakah arahan yang dikemukakan. Okey, arahan ini sangat penting dalam usaha mencari isi. Okey, dalam usaha mencari isi yang tepat, isi yang relevan, isi yang dikehendaki. Jadi, dalam tajuk ini kita dapat lihat arahannya ialah peranan pelbagai pihak. Peranan pelbagai pihak. Peranan di sini maksudkan kepada fungsi. Ya, mungkin juga melibatkan langkah-langkah usaha yang dilakukan oleh mereka dalam tindakan. Pelbagai pihak di sini maksudkan kepada bukannya satu pihak. Ianya melibatkan lebih daripada satu pihak. Dan kita akan melihatnya secara terperinci dalam slot seterusnya. Okey, sebelum saya mendalami tajuk itu, biarlah cikgu berikan sedikit gambaran umum. Apa yang dimaksudkan dengan gejala sosial dalam kalangan remaja? Apakah perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti, tindakan-tindakan yang dianggap bersifat gejala sosial, masalah sosial? Pertama sekali dalam gambar pertama ini kita dapat lihat seorang pelajar sekolah menengah. Sudah pastinya pelajar sekolah menengah tergolong dalam kategori remaja. Biasanya remaja daripada lingkungan umur 13 sehinggalah 18. Dan secara logiknya memang kebanyakan remaja ini sudah tergolong dalam kategori remaja. Jadi di sini kita tidak dapat lari daripada melibatkan pelajar-pelajar sekolah.
kita dapat lihat pelajar ini, seorang pelajar biasa menyerang pelajar pengawas. Dan ini maksudkan kepada masalah buli dalam kalangan remaja, masalah bergaduh. Dan ia juga memang melambangkan gangsterisme. Jadi ini adalah beberapa kejadian, insiden yang biasa kita lihat dalam kalangan remaja, termasuk juga pelajar-pelajar. Okay, dalam gambar kedua ni kita dapat lihat betapa remaja ini maupun kanak-kanak sekali, jangan terkejut. Okey, dah mula berjinak-jinak dengan rokok, tabiat merokok. Okey, dan lebih malang lagi, bukannya budak-budak lelaki saja, budak-budak perempuan turut menjadi ketagih dengan rokok ini. Jadi, ini merupakan satu lagi masalah sosial yang perlu diberi pandangan, perhatian serius. Dan dalam gambar ketiga, kita dapat lihat betapa gelagat segelintir pemuda-pemudi ataupun remaja yang sentiasa cuba menunjukkan lagak mereka, aksi mereka di jalan-jalan raya. Ya, mereka ni cuba melakukan aktiviti merempit. Okey, merempit ini sudah pun jelas merupakan satu aktiviti yang membahayakan diri, malah juga membahayakan keselamatan orang awam. Dan lebih malang lagi kita lihat daripada gambar ini, betapa aksi seorang remaja lelaki yang cuba menunjukkan kehebatannya menangani motosikal, dan di belakangnya cuba lihat seorang remaja perempuan memboncet di belakang. Okey, sudahlah satu perkara yang membahayakan diri. Okey, ia juga merupakan satu perbuatan yang menunjukkan pergaulan bebas yang tidak sihat dalam kalangan remaja. Okey, dan kita lihat gambar seterusnya, betapa keadaan kemudahan-kemudahan awam yang dirosakkan, okey, dengan istilah vandalisme. Okey, tapak-tapak permainan untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak dapat manfaatnya, tetapi yang menggunakan dan merosakkan adalah biasanya golongan remaja, yang tak patut dilakukan. Dan cuba lihat akhirnya, satu lagi masalah sosial yang cukup menakutkan kita ialah amalan penagihan dada. Okey, penagihan dada ini boleh menghancurkan terus nasib orang tersebut, dan juga nasib negara kita akan menjadi tanda tanya di kelak hari. Jadi, daripada gambar-gambar ini kita dapat lihat satu gambaran umum tentang apa yang dimaksudkan dengan masalah sosial. Okay, memang ada banyak lagi, tetapi tidak dapat dimuatkan sekaligus di sini. Okay? Tapi saya akan cuba terangkan dalam pengembangan karangan seterusnya. Okey, dalam gambar seterusnya kita dapat lihat, okey, berkaitan dengan peranan pula. Tadi dengan isu, dan sekarang kita lihat peranan. Bila dikatakan peranan pelbagai pihak, siapakah pihak-pihak yang dimaksudkan? Perlu pelajar-pelajar ingat, apa sahaja perubahan, apa sahaja tindakan yang diambil hanya akan memberikan kesan, hanya akan menampakkan kejayaan apabila ianya wujud daripada diri sendiri. Setiap satu perubahan harus berlaku daripada diri sendiri. Walau apapun yang dilakukan oleh orang lain, tetapi tanpa keinginan berubah daripada diri seseorang itu, maka tak dapatlah berubah apapun. Okey, dan kedua, kita dapat melihat betapa gambaran sepasang suami isteri yang menunjukkan kasih sayang kepada anak mereka. Okey, cuba lihat kepada anak yang comel ini, dalam kemanjaan, kemesraan, kasih sayang ibu bapa, dengan didikan awal-awal lagi, berlandaskan agama, moralnya, sudah pasti akan menjadi anak yang baik dan tidak mudah terjebak dalam gejala sosial. Okey, seterusnya kita lihat peranan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sesuatu tempat, di kawasan kediaman tertentu, mereka bolehlah wujudkan suatu aktiviti, melakukan aktiviti sosial bersama-sama, khususnya rukun negara, rukun tetangga, rela, dan biasanya aktiviti begini boleh mendapat sokongan daripada pihak polis, askar. Begitulah di kebanyakan tempat sudah pun dilaksanakan. Dengan cara begini sudah pastinya remaja-remaja yang nakal, yang ingin melakukan sesuatu perkara yang tidak sihat akan teragak-agak. Dan keempat, okey, kita dapat lihat betapa gambaran seorang guru dalam kelas yang memang mengajar pelajar-pelajarnya.
Okey, jadi peranan guru, peranan sekolah, peranan kaunselor, peranan Kementerian Pendidikan turut menentukan nasib golongan remaja masa kelak. Dan kita lihat bila kita lihat tukul ini sudah pun terbayangkan satu latar mahkamah dengan kehakiman, keadilan. Jadi kerajaan memainkan peranan penting dalam menentukan keharmonian masyarakat terpelihara dengan mengatasi gejala sosial yang semakin meningkat. Okey? Dan akhirnya jangan juga kita lupa bahawa wujudnya kepentingan media. Media di sini boleh dikatakan media massa dan media sosial. Media massa sejak dulu memang penting dalam kemajuan, dalam perkongsian maklumat dan menjadi penghubung antara kerajaan dengan rakyat. Seperti televisyen, radio, akhbar, majalah dan sebagainya. Dan belakangan ini dengan kemajuan teknologi dan sains, kita ada pelbagai aplikasi sosial lagi, media sosial yang makin merancakkan hubungan sosial. Dan ini bermakna kita mempunyai 6 dimensi yang memang boleh memainkan peranan penting dalam mengatasi gejala sosial, bermula daripada peranan diri, diikuti dengan peranan keluarga, dan diikuti dengan peranan masyarakat, dan diikuti dengan peranan sekolah, dan diikuti dengan negara ataupun kerajaan, dan akhirnya dengan media. Jadi, daripada paparan-paparan ini, pelajar-pelajar sudah pasti mendapat satu gambaran yang jelas tentang apakah isu yang diutarakan dan apa pula arahan soalan, iaitu peranan pihak-pihak yang terlibat berkaitan. Okey, biar kita masuk dalam karangan tersebut. Peranan pelbagai pihak menangani masalah sosial dalam kalangan remaja. Okey, daripada pendedahan yang saya berikan awal-awal lagi, kita mempunyai 6 sudut, 6 dimensi isi yang boleh digunakan. Tetapi dalam SPM, kamu tidak perlulah menggunakan ke-6 isi. Pilihlah mana-mana 3 daripadanya pun cukup. Tetapi apabila mencari, pastikan kurang-kurang ada 2 peranan ataupun langkah oleh setiap pihak untuk memastikan kalangan kita cukup panjang. Perenggan-perenggan kita cukup panjang dan seimbang sifatnya. Okey, pertama dari aspek diri. Kita dapat lihat ada 2 isi penting di sini pelajar-pelajar sentiasa boleh jadikan panduan. Yang pertama sekali menyemai dan mengamalkan nilai-nilai murni. Memang sudah pastinya, remaja yang sudah pun ada nilai murni ini sudah pastinya tidak akan terfikir untuk terlibat dalam gejala sosial. Dan kedua, dengan adanya wawasan, pelajar, kalaulah remaja ini berwawasan, sudah pastinya dia tidak akan merosakkan dirinya, tidak akan membuang masanya dengan perkara-perkara tidak sihat. Dan apabila mereka berwawasan, sudah pastinya mereka akan berdaya saing. Janganlah kita ketinggalan di satu masa kelak nanti. Okey. Dan selepas itu, kita dapat lihat bagaimana pula isi dari sudut keluarga. Okey. Kita dapat lihat di sini bahawa keluarga juga memainkan peranannya, khususnya ibu bapa sebagai pembimbing dan fasilitator agar meningkatkan motivasi anak. Jadi ibu bapa jangan lupa peranan mereka sebagai pembimbing dan fasilitator. Dan mereka juga perlulah memainkan peranan dalam menyemai nilai murni berasaskan agama dan budaya. Ini adalah antara peranan keluarga. Carilah begini 2 isi sekurang-kurangnya. Dan cuba lihat seterusnya dari dimensi masyarakat. Apa pula peranan yang boleh mereka mainkan? Pertamanya mengawas dan memantau kegiatan remaja di kawasan kediaman. Dengan adanya rukun tetangga, rela, sudah pastinya pergerakan pengawasan ini boleh dilakukan. Dan kemudian masyarakat juga perlu mengubah sikap. Jangan kita bersikap jangan jaga tepi kain orang. Sebab keharmonian satu kawasan pendudukan ataupun kawasan kediaman kita sudah pastinya merupakan tanggungjawab bersama. Jadi biarlah masyarakat saling menegur, melarang salah laku atau aktiviti tidak sihat.
ya, dalam kalangan remaja kalau berlaku di tempat kediaman masing-masing. Dan begitu juga sekolah. Sekolah bolehlah mengadakan program-program motivasi, bimbingan, kaunseling, okey, dengan usaha sama cikgu-cikgu, guru-guru, dengan kaunselor-kaunselor dan juga pentadbir sekolah. Dan di sini kementerian juga memainkan peranan penting dalam menentukan ya pendidikan janganlah berorientasikan peperiksaan semata-mata. Ya, biarlah pendidikan yang diterima oleh pelajar di sekolah itu seimbang sifatnya. Ya. Dan kita jangan lupa di sini kerajaan pula memang memainkan peranan penting melalui pelbagai agensi kerajaan ya seperti KKM. Apa maksudnya KKM? Kementerian Kesihatan Malaysia. Memang di sekolah-sekolah kita biasa lihat ya sentiasa diadakan aktiviti pemeriksaan gigi, kesihatan dan sebagainya. Jadi aktiviti begini perlu diperluaskan lagi. Okey, dengan bantuan Kementerian Kesihatan memberikan kesedaran dalam kalangan pelajar akan pelbagai amalan hidup sehat. Dan di samping itu, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, juga turut memainkan peranan penting. Jangan biarkan tanggungjawab membenam generasi ini hanya di bahu cikgu-cikgu, guru-guru di sekolah. Biar kementerian juga ya aktif menjalankan aktiviti-aktiviti yang sesuai, melibatkan pelajar-pelajar daripada melibatkan diri dalam aktiviti tidak sihat. Dan kita juga dapat lihat betapa Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan juga turut memainkan peranan penting dalam menarik minat golongan remaja untuk menyertai aktiviti-aktiviti sukan, permainan dan aset orang remaja ini boleh dijadikan aset yang penting dalam memartabatkan ataupun dalam apa yang dikatakan menggunakan golongan remaja ini dalam mengharumkan nama negara kita daripada membiarkan mereka terjebak dalam gejala sosial. Dan kerajaan juga perlu memastikan penguatkuasaan undang-undang yang ketat dan tegas. Zaman sudah berubah. Kalau di zaman dulu, golongan kanak-kanak remaja walaupun dalam belasan tahun masih dianggap mentah dan mereka tak kenal, tak faham apa baik, apa buruk. Tapi sekarang ni dah lain. Ya, rekod jenayah polis membuktikan penglibatan remaja yang meningkat dalam kes-kes jenayah termasuk mencuri, merompak, membunuh, merogol dan sebagainya. Jadi kerajaan perlu merombak balik undang-undang sesuai dengan zaman. Dan akhirnya kita lihat satu lagi dimensi yang memang mempunyai peranan penting dalam mengekang ya dalam mengawal gejala sosial ini. Jadi media massa juga mempunyai tanggungjawab untuk mengawal dan menapis paparan dan perkongsian yang bersifat negatif. Televisyen, radio perlu sentiasa berjaga-jaga dalam menyampaikan program-program yang sehat. Dan begitu juga dalam internet. Dalam internet kerajaan perlu memastikan ada tapisan. Dan begitu juga media massa. Media massa perlulah mempunyai satu sistem di mana melarang remaja dan kanak-kanak melayari halaman-halaman tertentu yang tidak sesuai dengan umur mereka. Walaupun ada kenyataan umum SX18 dan sebagainya, tapi itu tidak cukup. Perlu ada satu sistem di mana terus menahan remaja dan kanak-kanak melayari halaman-halaman tidak sesuai. Begitulah ya rangka isi yang telah kita sediakan. Sekarang dalam usaha menghasilkan satu karangan perlu kita ingat karangan ini memang lengkap hanya dengan adanya pendahuluan, isi yang cukup dan penutup. Jadi cuba kita lihat bagaimana kita boleh sediakan satu pendahuluan yang menarik untuk karangan ini. Satu pendahuluan yang tepat, yang baik sifatnya, mestilah ada beberapa cirinya. Pertama, pendahuluan itu mampu mengeluarkan isu. Ya, dalam pendahuluan itu kita haruslah mampu mengeluarkan isu. Kemudian,
kita perlu juga menggambarkan di manakah isu itu dibincangkan ataupun menjadi perbincangan. STM di sini maksudkan kepada siapa, tempat, masa. Dan kemudian kita juga jangan lupa masukkan reaksi pihak berkenaan. Kalau isu yang kita utarakan itu, okey, apa pula reaksi berbelah bagi yang wujud? Dan kemudiannya tindakan awal, tindakan. Bila kita katakan tindakan, pelajar-pelajar ingat, jangan sekali-kali masukkan isi dalam pendahuluan. Tindakan di sini bukannya isi, tetapi adalah satu tindakan kenyataan umum sebagai amaran kepada pihak-pihak tertentu. Ya, kenapa perlunya tindakan awal? Dan akhirnya biarlah pendahuluan kamu disudahi dengan arahan soalan. Jadi ingat, mulakan dengan mengeluarkan dengan isu dan sudahi dengan arahan soalan. Tapi dalam pada itu jangan lupa perlu ada ciri-ciri yang 3 lagi yang penting. Dan kalau pelajar mengikut kesemua langkah ini, sudah pasti boleh menghasilkan satu pendahuluan yang panjangnya 50 hingga 80 patah perkataan. Cuba lihat, seperti langkah yang saya sebut tadi, pendahuluan dimulakan dengan isu yang diutarakan. Okey, remaja dalam belasan tahun, pelbagai aktiviti negatif, merugikan diri dan membahayakan keselamatan, jenis-jenis aktiviti dadah, rempit, judi, ragut. Sebenarnya dalam peperiksaan sebenar, pelajar-pelajar tidak harus membuang masa menulis rangka sepanjang ini. Sebenarnya memadahilah dengan cara mana yang anda faham. Tak perlu tulis panjang lebar. Kalau saya, mungkin saya menyediakan lebih ringkas lagi. Tetapi cuma untuk memahamkan pelajar, okey, apakah idea dalam isu itu, maka saya terpaksa buat. Kalau tidak, saya mungkin memilih ini saja. Aktiviti negatif. Ya, jenis-jenis aktiviti. Cukup. Berdasarkan 2 perkataan ini, saya akan hasilkan satu ayat yang lengkap. Dan terserah pada pelajar, ya. Masing-masing mungkin boleh memilih satu formula. Dan ayat seterusnya, STM, siapa, tempat, masa, menjadi bahan bicara pelbagai lapisan masyarakat, isu hangat dalam media massa dan sosial saban hari. Pelajar masih boleh ringkaskan, tak payah juga tulis panjang lebar ini. Okey, mungkin boleh ringkaskan isu hangat media massa dan sosial. Cukup. Selagi pelajar faham apa yang ingin kamu tuliskan dalam ayat lengkap. Dan seterusnya, reaksi. Masyarakat semakin bimbang, menjejaskan masa depan generasi muda. Dan ia juga mencalar imej negara. Masyarakat takut. Jadi pelajar tak payah juga tulis panjang ini. Mungkin cukup dengan beberapa kata-kata kunci yang penting. Bimbang, menjejaskan masa depan generasi muda, mencalar imej negara, masyarakat takut, mengancam keselamatan. Cukup. Tak payahlah tulis panjang lebar. Dan seterusnya, tindakan. Jadi di sini kita bukannya memberi isi, ya, sebenarnya bukannya memberi isi, tetapi hanya amaran awalan. Okey. Jadi di sini tidak harus membiarkan aset utama negara sebagai bakal pemimpin negara. Ini satu amaran. Kelewatan bermakna kelewatan dalam tindakan ini sudah pastinya, ya, merupakan satu tindakan yang membuatkan kita menyesal kemudian. Janganlah nasi menjadi bubur. Dan siapa yang dipertanggungjawabkan? Segalanya bermula di rumah ataupun keluarga. Jadi pelajar perlu lihat di sini. Okey, ia juga agak panjang. Ringkaskan seringkas mungkin. Kalau saya, mungkin saya memilih hanya aset utama. Dan satu peribahasa yang sesuai untuk itu. Cukup. Dan akhirnya, arahan. Persoalannya, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh pelbagai pihak? Jadi, arahan ini memang daripada soalan yang diberi. Jadi, beginilah caranya kita sediakan satu pendahuluan. Dan cuba lihat hasilnya. Dalam era langit terbuka ini, golongan remaja tidak terlepas daripada pelbagai bentuk pengaruh dan eksposisi negatif. Remaja dengan tabi'i dan naluri ingin tahu yang membuak-buak biasanya akan terdorong dan terangsang untuk mencuba apa-apa yang dirasakan baru dan mencabar. Dalam situasi begini, remaja yang goyah benteng keimanan dan pendirian mudah terjerumus dalam kancah sosial seperti melepak, merempit,
membuli, gangsterisme, vandalisme, mencuri, meragut, berjudi, penagihan dadah, seks luar nikah dan sebagainya. Justru, isu berkaitan peningkatan penglibatan remaja sering menjadi bahan paparan hangat dalam pelbagai media sosial dan media massa. Masyarakat turut terasa risau dan gelisah lagi. Ya, gelisah dengan perkembangan tidak sihat ini. Masalah ini sememangnya tidak lagi boleh dipandang enteng kerana bakal memudaratkan masa depan golongan remaja dan negara. Janganlah kita tunggu sehingga nasi dah menjadi bubur dan terlepas tangan. Persoalannya, apakah langkah-langkah pelbagai pihak dalam menangani gejala peningkatan penglibatan remaja dalam masalah sosial yang kian menghantui pemikiran masyarakat? Beginilah satu cara kita hasilkan, ya, untuk menyediakan satu pendahuluan yang dianggap lengkap, ya. Dan di sini jangan lupa kita gunakan penanda-penanda wacana tertentu, ya, penanda-penanda wacana tertentu. Okey, cuba kita melangkah masuk ke bahagian isi. Okey, bila dikatakan isi, minta maaf. Okey, pelajar-pelajar sekalian, ya, mari kita lihat, ya, bagaimana pula Okey, pelajar-pelajar sekalian. Sekarang cubalah kita lihat. Okey, bagaimana pula kita boleh sediakan beberapa perenggan isi yang menarik dan tepat, ya, seperti kehendak tajuk karangan. Okey, pelajar-pelajar sekalian, cuba kita lihat pula, ya, bagaimana pula cara untuk kita sediakan isi. Sekarang marilah pelajar-pelajar sekalian, ya, kita lihat bagaimana cara kita menyediakan isi. Jadi dalam bahagian isi kita tahu seperti yang sedia maklum, ya, kita ada 6 dimensi yang kita lihat tadi. Diri, keluarga, masyarakat, ya, sekolah, negara dan juga dimensi media. Jadi memang mustahil untuk kita masukkan ke semua 6 isi, 6 dimensi. Jadi kita pilih 3 yang terbaik untuk kita. Yang mana kita tahu sangat, yang mana kita mempunyai maklumat yang cukup lengkap. Pilihlah isi tersebut. Barulah kita dapat kembangkan dengan lancar. Jadi kita andaikan kita memilih isi pertama, peranan keluarga. Ya, dalam peranan keluarga. Okey, dalam menyediakan bahagian isi, jangan lupa kita akan gunakan teknik imbakum. Bermakna ayat pertama akan bermula dengan idea. Okey, di sini ideanya ialah ibu bapa bertanggungjawab mengasuh dan membimbing anak-anak. Kemudian diikuti dengan mengapa. Anak-anak mudah memahami dan mematuhi didikan ibu bapa. Dan seterusnya, bagaimana keluarga boleh memainkan peranan dalam usaha menangani gejala sosial ini? Sudah pastinya dengan bimbingan yang positif, menegur dan memperbaiki kesalahan anak secara lembut sejak kecil lagi, dan mengawasi pergerakan anak-anak. Ya, mengawasi pergerakan dan perubahan anak-anak. Jadi, kalaulah langkah-langkah ini dilakukan oleh keluarga, jadi apakah kesannya? Sudah pastinya mudah mengikut nasihat dan tunjuk ajar daripada ibu bapa. Dan anak-anak akan memiliki nilai-nilai positif, menjauhi perbuatan terkutuk yang dilarang, mampu membezakan baik buruk. Begitulah rangkanya. Dan carilah satu ungkapan yang sesuai kalau dapat. Jadi melentur buluh biarlah dari rebungnya. Begitulah, ya, tindakan ibu bapa yang perlu dilakukan awal-awal lagi. Dan akhirnya biarlah sudahi dengan satu penegas. Asuhan dan bimbingan ibu bapa sangat efektif membentuk anak-anak yang bermoral dan bersasiat tinggi. Jadi
inilah rangka isi yang kita sudah sediakan. Dan rangka ini masih boleh diringkaskan sebenarnya. Ya, cuma untuk pemahaman pelajar disediakan panjang lebar sedikit. Kamu boleh ringkaskannya. Ya, contohnya cukup memadahi kalau kamu menuliskan mengasuh dan membimbing sahaja, cukup di sini. Ya, okey. Jadi hasil dari perangka itu cuba kita lihat satu perenggan lengkap, ya, bagaimana satu perenggan isi disediakan. Dan jangan lupa gunakan penanda-penanda wacana yang sesuai untuk setiap satu, ya, ayat yang kamu gunakan. Bermula dengan pada hemat saya, ibu bapa haruslah bertanggungjawab mengasuh dan mendidik anak-anak agar tidak terjebak dalam masalah sosial. Masuk untuk bahagian mengapa. Hal ini demikian kerana anak-anak yang terdidik dengan baik oleh ibu bapa akan mudah memahami dan mematuhi pesanan ibu bapa serta membesar dengan personaliti atau kepribadian yang mulia. Jadi, bila kita nak sebutkan bagaimana dalam konteks ini, gunakan penanda wacana yang sesuai. Ibu bapa wajarlah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar yang positif kepada anak-anak. Ibu bapa juga, bila kita berikan isi tambahan sebagai langkah peranan, haruslah awal-awal menegur dan memperbaiki kesalahan anak-anak secara lembut setiap kali mereka berkelakuan tidak sopan. Selain itu, ibu bapa juga haruslah sentiasa mengawasi pergerakan dan perubahan anak sehingga mereka cukup matang untuk berdikari. Beginilah peranan yang dilakukan oleh ibu bapa. Sekiranya peran ibu bapa memainkan peranan mereka dengan berkesan, maka hasil tindakan cakna ibu bapa akan menyebabkan anak-anak mudah mendengar nasihat, tunjuk ajar dan pesanan yang disampaikan. Natijahnya, anak-anak akan sentiasa berwaspada dalam membawa diri di mana jua mereka berada dan mampu menjauhi amalan dan perbuatan terkutuk di sisi agama dan budaya serta bijak dalam membezakan antara yang baik dan buruk. Sewajarnya ibu bapa tidak harus mengabaikan tanggungjawab membimbing dan mengasuh mereka sejak kecil-kecil lagi kerana kalau hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya. Tegasnya. Jadi sebagai penyudah dalam setiap isi itu pastikan, ya, satu penegas yang diberikan, tegasnya. Tanggungjawab ibu bapa yang mengasuh dan membimbing anak-anak dalam golongan remaja agar bermoral dan bersasiat tinggi pastinya akan menjadi perisai pelindung mereka dalam menghindari sebarang masalah sosial. Kalau kita mengira jumlah patah perkataannya sudah pasti 150 patah perkataan, mencecah sampai 150. Ini hanya untuk satu isi. Dan isi ini dapat dikembangkan dengan begitu mudah dan jelas dengan rangka yang kita sediakan. Okey, sekarang kita masuk isi kedua untuk karangan ini. Katakanlah saya milih peranan sekolah dalam menangani gejala sosial. Jadi mulakan, biarlah dengan rangkanya. Okay, mulakan dengan ayat isu, topiknya. Institusi pendidikan, memikul dan menggalas tanggungjawab. Mengapa? Sebab sekolah merupakan institusi yang berperanan membina dan melahirkan insan yang seimbang. Bagaimana sekolah boleh memainkan peranan? Ada 3 isi di sini. Guru-guru menyelipkan unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai moral dalam subjek yang mereka ajar. Pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan sivik dijadikan wahana penyampai nilai-nilai murni, moral untuk pelajar menjadi pelajar yang baik, ya, khususnya remaja. Kaunselor sekolah perlu mengenal pasti pelajar bermasalah dan membantu. Sekiranya pihak sekolah dapat memainkan peranan-peranan ini, sudah pastinya pelajar-pelajar dalam kategori remaja akan mempunyai kemampuan membezakan baik buruk dan mengutamakan masa depan mereka yang cemerlang. Dan mereka juga akan menjadi golongan yang berwawasan dan bermotivasi. Dan jangan lupa, kalau ada peribahasa yang sesuai, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Ya, memang amanat ini memang berat. Tetapi kita mestilah mencuba, ya. Dan akhirnya biarlah satu penegas diberi. Sistem pendidikan di sekolah jangan berorientasikan peperiksaan semata-mata, keperluan membina sasiat diri yang seimbang. Jadi ini adalah rangkanya. Jadi hasil daripada rangka ini cukup sediakan satu perenggan lengkap untuk pelajar-pelajar manfaatkan. Cuba lihat bagaimana. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa pihak sekolah turut memainkan, memikul dan menggalas tanggungjawab mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja yang kebanyakannya masih bersekolah. Hal ini kerana sekolah merupakan institusi yang berperanan membina dan melahirkan insan yang seimbang
dalam semua aspek. Dalam konteks ini, jadi cuba lihat setiap kali saya gunakan penanda-penanda wacana yang sesuai supaya menunjukkan kesinambungan, ya, supaya ayat-ayat itu tidak terputus, ya. Dalam konteks ini, guru-guru haruslah mampu menyelitkan unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, subjek-subjek pendidikan Islam, pendidikan moral dan pendidikan sivik perlu dijadikan wahana dalam memberi kesedaran dalam kalangan pelajar yang masih dalam dunia remaja. Pada masa yang sama, kaunselor sekolah perlu mengenal pasti pelajar-pelajar bermasalah dan membantu membimbing mereka agar tidak terus terjerumus dalam kancah sosial. Hasil tindakan padu bersama pihak sekolah, pelajar-pelajar dalam kategori remaja akan mempunyai kemampuan membezakan baik buruk dalam kehidupan dan ya. Di sini cuba saya alihkan, dan menjalani diri daripada aktiviti-aktiviti tidak sihat. Tanggungjawab pihak sekolah memang berat dan mencabar, namun kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Tuntasnya, sistem pendidikan di sekolah janganlah berorientasikan peperiksaan semata-mata, sebaliknya turut memberi perhatian dalam keperluan pembinaan sasya diri yang seimbang agar masa depan mereka cemerlang, berwawasan dan bermotivasi. Beginilah hasilnya. Selepas kita sediakan satu rangka isi dan menggunakan teknik imbako, sekali lagi cikgu mampu menghasilkan satu perenggan yang mencecah hampir 150 patah perkataan. Dan cuba lihat bagaimana pula isi ketiga. Di sini saya memilih isi ketiga dari dimensi kerajaan. Okey, jadi cuba sediakan satu rangka yang ringkas. Kerajaan komited dalam membina generasi sehat dan positif. Mengapa? Kerana kerajaan yang mempunyai kuasa pelaksanaan. Dan ketiga, bagaimana kerajaan boleh merealisasikan usaha menangani gejala sosial ini? Sudah pastinya pelbagai agensi kerajaan boleh memainkan peranan di sini. Di sini saya memilih Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan ringkasnya KPWKM dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang boleh memainkan peranan dalam pelbagai cara, antaranya menyediakan perkhidmatan dalam bentuk institusi perlindungan dan pemulihan remaja dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Program Pendidikan Keselamatan Reproduktif dan Sosial. Ya, adalah salah satu program yang dilaksanakan melalui LPPKN buat masa ini. Dan kaunseling keluarga, ya, LPPKN juga menganjurkan program kaunseling keluarga supaya ibu bapa mendapat maklumat, mendapat pendedahan dalam cara-cara menjaga anak mereka, mengelakkan anak terlibat dalam gejala sosial dan penguatkuasaan undang-undang secara tegas dan telus. Okey, semuanya ini merupakan peranan kerajaan. Selain daripada peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita juga boleh kaitkan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan, dan macam-macam agensi kerajaan boleh sama-sama memainkan peranan penting. Dan hasil tindakan begini kita dapat, ya, melahirkan golongan ibu bapa berkemahiran menangani anak-anak bermasalah golongan remaja, dapat mendapat tunjuk ajar dan bimbingan bernas. Dan peribahasa yang sesuai bolehlah kita masukkan di sini. Sudah terhantuk baru tengada. Ya, kita janganlah ke tahap itu. Komitmen kerajaan menentukan segala usaha berjaya tanpa halangan. Jadi sebagai penegas, ya, ini merupakan komitmen kerajaan yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan sesuatu, ya. Dan hasil daripada rangka ini beginilah, ya, satu perenggan isi yang lengkap disediakan. Dalam menghadapi krisis sosial yang semakin meruncing ini, kerajaan turut komited dalam membina generasi muda yang sehat dan positif. Hal ini demikian kerana kerajaan mempunyai kuasa pelaksanaan yang tinggi dan boleh menentukan keberkesanan segala usaha menyelamatkan remaja daripada masalah sosial. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui agensinya Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil pelbagai inisiatif proaktif dalam membendung masalah tersebut. Agensi ini telah menyediakan perkhidmatan dalam bentuk institusi perlindungan dan pemulihan khususnya untuk golongan remaja. Selain itu, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
turut mengadakan program pendidikan keselamatan reproduktif dan sosial serta kaunseling keluarga. Namun demikian, penguatkuasaan undang-undang secara tegas dan telus oleh pihak kerajaan amat perlu dalam menghalang semakin ramai remaja terjerumus dalam kancah sosial dalam masa-masa akan datang. Hasil daripada pelbagai program kerajaan, semakin ramai ibu bapa berkemahiran menangani anak-anak bermasalah. Selain itu, golongan remaja turut mendapat tunjuk ajar dan bimbingan bernas melalui program-program tersebut. Kerajaan janganlah bersikap lembut dalam membanteras masalah sosial dan menyesal kemudian bak kata sudah terhantuk baru tengada. Jelaslah bahawa komitmen kerajaan menentukan segala usaha membendung masalah sosial berjaya tanpa halangan. Begitulah satu perenggan lagi yang lengkap mencecah 150 patah perkataan. Kalau pelajar-pelajar jumlahkan ketiga-tiga perenggan ini pun sudah 450 patah perkataan. Kalau pelajar mampu menyediakan pendahuluan dengan penutup 60-60, dah lebih 550 patah perkataan lebih. Dan cuba lihat, okey, tidak lengkap kalau kita tidak menyediakan satu penutup. Okey, bagaimana cara kita menyediakan satu penutup yang sesuai? Apakah ciri yang perlu ada dalam penutup? Ya. Sebuah karangan yang baik tidak lengkap tanpa perenggan penutup. Apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam perenggan penutup? Sudah pastinya bermula dengan satu ayat kesimpulan yang merupakan satu rumusan. Kemudian diikuti dengan satu ayat cadangan dengan cadangan yang bernas, yang menyeluruh daripada isi-isi yang kita sampaikan. Ketiga, sebagai ayat pendapat, ayat penilaian. Kegagalan atau kejayaan usaha yang kita lakukan. Dan akhirnya, biarlah sudahi dengan satu harapan, ayat harapan. Jadi, penutup mesti ada keempat-empat ciri penting ini. Jadi, cuba kita lihat satu rangka yang disediakan untuk penutup. Kesimpulannya, peranan mengatasi masalah sosial yang semakin meningkat memerlukan kerjasama dan komitmen serius kerana tepuk tangan sebelah tak akan berbunyi. Ingat, sebab tajuk ini telah melibatkan peranan pelbagai pihak. Biarlah semua pihak berkenaan berganding bahu merangka pelbagai langkah dan strategi proaktif agar merealisasikan niat murni menyelamatkan golongan remaja yang semakin terhanyut dalam arus gejala sosial yang tidak menentu. Hakikatnya, kegagalan membendung masalah tersebut akan pastinya menghancurkan keharmonian kemasyarakatan dan kestabilan politik serta kemajuan ekonomi sekaligus. Semoga kesemua pihak berkenaan tidak lagi leka dan saling menuding jari. Sebaliknya, segera bertindak sebelum isu tersebut menjadi bara sosial yang menghancurkan golongan remaja yang sepatutnya merupakan aset negara yang tidak terhingga nilainya. Beginilah rangkanya. Tapi di sini kita lihat rangka ini memang masih dengan ayat panjang lebar. Kamu boleh ringkaskan seringkas mungkin. Dan hasil daripada rangka tersebut, beginilah. Kesimpulannya, peranan mengatasi masalah sosial yang semakin meningkat memerlukan kerjasama dan komitmen serius ke semua pihak. Kerana tepuk tangan sebelah takkan berbunyi. Ialah semua pihak berkenaan berganding bahu merangka pelbagai langkah dan strategi proaktif agar merealisasikan niat murni menyelamatkan golongan remaja yang semakin terhanyut dalam arus gejala sosial yang tidak menentu. Hakikatnya, kegagalan membendung masalah tersebut akan pastinya menghancurkan keharmonian kemasyarakatan dan kestabilan politik serta kemajuan ekonomi sekaligus. Semoga kesemua pihak berkenaan tidak lagi leka dan saling menuding jari. Sebaliknya, segera bertindak sebelum isu tersebut menjadi bara sosial yang menghancurkan golongan remaja yang sepatutnya merupakan aset negara yang tidak terhingga nilainya. Begitulah caranya. Kalau kita ikut daripada langkah awal sampai langkah akhir, dan dalam slot ini cikgu telah menunjukkan segala langkah, segala strategi, segala teknik yang perlu digunakan, dan saya juga menunjukkan betapa rangka-rangka itu boleh dikembangkan supaya menjadi perenggan-perenggan lengkap dan hasilnya satu karangan yang cukup sempurna sifatnya. Jadi berbekalkan kepada
maklumat yang saya kongsikan ini, pelajar-pelajar sudah pasti boleh mempraktiknya dan menghasilkan karangan yang lebih hebat sifatnya. Okey, semoga anda berjaya. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa like, share, subscribe channel saya. Ganasan Anak Lelaki Subrayan MOE. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.